Nak sebut Sekali lagi. Sekali lagi presiden kami itu. Presiden. Takbir! 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 Dengan saya hormatnya dipersilakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Firman Allah, sesungguhnya Allah Tuhan menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat melaksanakan. Dan apabila kamu memerintah, menghukum di kalangan manusia seluruhnya, hendaklah berlaku adil. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, Penasihat Umum Parti DAP, seluruh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, rakan-rakan NGO, rakan-rakan bersih, saudara-saudari daripada berbagai kaum dan bangsa, tua dan muda yang berhimpun di malam ini. Malam ini Pakatan Rakyat membawa suatu mesej yang berlainan dengan Barisan Nasional. Kita berpijak di atas perlembagaan yang sama, tetapi menghayati dan melaksanakan dengan pendekatan yang lain daripada Barisan Nasional. Sudah 50 tahun lebih kita mencapai kemerdekaan. Kita beri amanah dan kepercayaan kepada pemimpin dalam Parti Perikatan. Sekarang Barisan Nasional, parti yang sama, 50 tahun tidak menunjukkan satu perubahan yang positif. Kita ketinggalan ke belakang terlalu jauh daripada negara-negara lain. Rakyat berbagai kaum menderita, hanya segelintir sahaja yang senang lenang. Pakatan Rakyat melalui convention yang diadakan bersama bersetuju meletakkan apa yang ada dalam perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, hak yang adil kepada agama-agama yang lain. Hak istimewa orang Melayu Bumi Putra. Dalam masa yang sama, hak yang adil berkaum yang lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa-bahasa ibunda, hak bangsa masing-masing. Dalam masa yang sama, digalakkan mempelajari bahasa-bahasa ilmu di seluruh dunia, Inggris, Arab, Perancis, dan apa saja bahasa yang lain. Raja berperlembagaan, ini apa yang ada dalam perlembagaan. Tetapi Barisan Nasional dan parti-parti yang ada di dalamnya tidak menghayati hakikat yang sebenar yang ada dalam perlembagaan. PAS sebagai sebuah parti Islam, walaupun dituduh bersekongkol dengan DAP, UMNO dah lama bersekongkol dengan MCA, MIC. Ya, kita bersekongkol dengan DAP.
dengan rakan-rakan bukan Islam dalam Pakatan Rakyat. PAH mahu menafsirkan Islam dengan wajah yang sebenar, wajah yang baik, wajah yang adil untuk semua. Islam mewajibkan kerajaan tidak boleh berlagak menjadi Tuhan. Pemimpin-pemimpin kerajaan tidak boleh menganggap diri mereka maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tak ada salah, tak ada silap. Dialah yang bagi rezeki kepada rakyat. Harta negara, harta pemimpin bukan suatu amanah. Ini bukan ajaran Islam. Al-Quran mengesahkan semua rasul-rasul dan nabi-nabi, menentang kerajaan-kerajaan yang berlagak menjadi Tuhan, yang memperhambakan rakyat. Demokrasi adalah satu ajaran yang diterima oleh Islam. Rakyat diberi hak untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghukum pemimpin-pemimpin yang salah dan melakukan kekhilapan. Ini makna demokrasi. Kita mahu apa yang diajar oleh Islam. Diharamkan patuh kepada yang zalim. Dilarang kita menyokong perkara yang tidak benar. Pemimpin yang zalim dinasihati. Kita telah gunakan platform kita melalui sistem demokrasi. Kita hantar wakil-wakil rakyat di Parlimen Dewan Negeri menyampaikan mesej, menegur dan mengkritik kerajaan. Apa yang betul kita kata betul, apa yang salah tetap salah. Tak boleh dinafikan. Apa yang berlaku pada hari ini, Barisan Nasional tidak bersedia untuk membuat perubahan. Oleh kerana itu kita wajib mengubah kerajaan yang ada pada hari ini. Mesti ditukar pemimpin-pemimpinnya, sebagaimana yang berlaku di negara lain, negara kuasa-kuasa besar dunia, Amerika, Perancis, Britain. Bila pemimpin buat silap, parti kerajaan buat silap, rakyat hukum, tukar parti lain memerintah. Ini cara. Tapi keadaan ini tidak berlaku di negara kita. Sebabnya kerajaan menganggap, parti kerajaan yang memerintah menganggap dialah yang jadi kerajaan selama-lamanya. Dialah yang betul segala-galanya. Salahnya ditutup dengan berbagai undang-undang, OSA, ISA dan macam-macam untuk menyekat kebebasan rakyat. Sangat malam Islam dikotori dengan pemimpin-pemimpin yang rapat, pemimpin yang menyalahgunakan harta negara, harta rakyat. Kekayaan negara berpusing di kalangan pemimpin dan korun-korun, orang-orang kaya yang bersekongkol dengan pemimpin. Hanya sedikit saja turun pada rakyat. Bagi BRIM 500, saman 10 kali berapa ribu dapat. Jangan dibodohkan. Bagi RM500 5 tahun, kena saman 10 kali, habis. Kita mesti jadi rakyat yang cerdik, yang bijak. Dia naikkan cukai. Kita tunjukkan hak rakyat melalui buku jingga untuk mengembalikan kekayaan kepada rakyat. Hanya rakyat yang berada sahaja yang dicukaikan. Rakyat yang tak berada tak dibebankan. Kita mahu hapuskan tol, kerana tol membebankan semua rakyat, termasuk yang miskin. Kita mahu pendidikan percuma, ini hak rakyat. Sebab besarnya orang miskin. Mereka kata kalau macam ini boleh Saja bankrupt. 54 7 Kupang. Bankrupt mereka tak pandai. Menyalahgunakan kekayaan yang ada.
Yang kedua, hak yang adil kepada agama lain. Islam melarang dengan perintah Quran. La ikraha fid-din, tak ada paksaan dalam agama. Penganut agama lain tak boleh dipaksa. Mereka dilayan dengan adil, hak yang adil untuk mereka melakukan upacara agama mereka. Ini hak yang dilindungi oleh Islam. Tak timbul kita dipergunakan oleh orang bukan Islam. Mengapa orang bukan Islam menerima? DAP menerima. Islam agama persekutuan yang ada dalam perlembagaan. Sebabnya rakan-rakan Pakatan Rakyat MCA MASI pun sedar majoriti rakyat Malaysia 60% adalah orang Islam. Mereka terima hakikat ini. Yang bakinya agama Buddha, agama Hindu, kemudian diwar-warkan nak jadikan Kristian agama rasmi. Kristian agama nomor 10 di Malaysia. Jangan kita diperbodoh. Kemudian hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Kaum Melayu menerima hakikat kerana masyarakat kita disusun oleh British, disusun oleh penjajah. Penjajah menyusun orang Melayu, orang Bumi Putra di kawasan luar bandar, kaum lain di kawasan bandar, menyebabkan mereka ketinggalan dalam ekonomi, ketinggalan dalam segala kemudahan. Jumlah kemiskinan kalangan Melayu Bumi Putra lebih besar. Ini diketahui semua. Maka disebut hak istimewa orang Melayu Bumi Putra. Dalam masa yang sama, orang Cina yang miskin di Kampung Baru, orang India yang miskin di estate, dilayan sama dengan Bumi Putra. Ini hak yang sama, sama-sama miskin. Ini yang perlu kita paham. Jangan kita keliru dalam masalah ini. Mengapa rakan-rakan Pakatan Rakyat boleh terima hak istimewa orang Melayu Bumi Putra, mereka boleh terima? Ini hakikat yang berbeza yang ada pada hari ini, dan KEPAS boleh terima hak yang adil untuk kaum Cina yang miskin, hak yang adil untuk India yang miskin. Perjuangkan sama. Ini tanggungjawab kita yang mesti kita faham. Ini satu hakikat yang perlu disedari. Pakatan Rakyat mempunyai satu keistimewaan. Kita belum memerintah negara. Mereka kata cakap saja, tak buat. Betul lah, cakap saja, tak merintah lagi. Kita dah perintah tahun 90 di Kelantan. Kita berjaya menunjukkan kerajaan yang bersih. Di Terengganu 99, kerajaan yang bersih. Kemudian kita perintah Pulau Pinang, Selangor. Kita buktikan Pakatan Rakyat adalah kerajaan negeri yang bersih dari rasuah dan penyelewengan. Ini sudah cukup. Cukuplah bagi kaum Bumi Putra. Bumi Putra, di mana ada peng Bumi Putra, di situ ada pejabat UMNO. Di situlah matinya Bumi Putra. UMNO boleh mampui. Cukup bagi orang Cina yang miskin, orang India yang miskin, yang ketinggalan dengan MCMIC dan parti-parti yang sebatu dengan. Cukup. Pakatan Rakyat menunjukkan satu parti yang boleh mewujudkan perpaduan. Sebabnya semua parti Pakatan Rakyat bukan parti kaum. PAS bukan parti kaum. Orang Islam berbagai bangsa. Orang bukan Islam dah jadi Dewan Himpunan Penyokong PAS. Bukan parti satu kaum. Parti Keadilan bukan parti satu kaum, berbagai kaum. Parti DMI bukan parti satu kaum, berbagai kaum. Ini parti Melayu, parti Cina, parti India. Bagaimana nak satukan? Ini merupakan cara lama yang sudah ketinggalan. Lama dah. Mari kita ubah cara baru, cara Pakatan Rakyat untuk kita buat perubahan, insya-Allah.
Sekian, terima kasih. Takbir! 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 Hidup, hidup! Hidup rakyat! Bangkit, bangkit! Bangkit rakyat! Takbir! Terima kasih diucapkan kepada